3 je amalan di dunia yang kita akan buat dalam syurga. Yang pertama, bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Sebab tu tuan-tuan, nak masuk syurga di akhirat, di dunia ni kena banyak bagi salam pada orang. Tapi di akhir zaman ni, kerja bagi salam ni dah dianggap pelik. Kalau kita bagi salam kat orang, dia tak kenal kita, dia tak akan tanya, "Ustaz kenal saya ke?" Kan? Tak kenal, kenapa bagi salam kat saya? Masya-Allah. Sedangkan tanda-tanda dunia nak kiamat adalah di akhir zaman nanti, umat aku hanya akan bagi salam pada orang yang mereka kenal. Orang tak kenal tak sih bagi salam. Sedangkan memberi salam ni amalan ahli syurga. Dalam syurga nanti kita akan jumpa orang bagi salam. Wildan jumpa kita, "Assalamualaikum." Malaikat jumpa kita, "Assalamualaikum." Allah jumpa kita, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Yang kedua, di syurga nanti kita ada amalan ziarah, menziarahi. Sebab tu amalan hari raya tu, orang Melayu je buat amalan ziarah ni tuan-tuan. Ziarah mak, ziarah keluarga. Cuma di dunia ni, ziarah hari raya kita ni dipanggil dalam bahasa Indonesia. Masa saya belajar sana dulu, dia kata antara amalan pelik orang Nusantara ni adalah amalan halal bil halal, dia kata. Orang Melayu cakap amalan halal berhalal. Kosong-kosong aku mengumpat engkau banyak, engkau mengumpat aku pun banyak. Jadi kita tak nak masalah hari akhirat, tapi nak cerita satu-satu malu. Aku tak tergamak nak cerita, aku kata engkau apa. Jadi engkau halal, aku halal. Halal berhalal boleh. Jadi jumpa, sebab tu nak jumpa sangat hari raya tu. Bukan jumpa nak jumpa sangat. Tapi tuan-tuan, di syurga nanti bukan nak minta halal dah ni. Kita semua dah masuk syurga, nak bersilaturahim. Rupanya amalan ziarah menziarahi itu bagus. Rupanya di syurga nanti kita akan buat amalan ini. Jumpa saudara mara, jumpa adik-beradik, ziarah syurga orang sana, syurga orang sini. Tapi bila kita pergi syurga dia, kita akan tengok syurga orang tinggi-tinggi tuan-tuan. Allah, dia punya istana dia, Masya Allah, tak sama dengan hak kita ni. Minyak wangi dia pun lain dah, makanan dia pun lagi lain. Allah rugi kita. Apa hebat demanya? Saya ni sebenarnya lebih satu subhanallah je pada Tuhan. Tapi Allah, dia punya layanan dia, luxury dia, kemewahan dia lebih hebat 500 tahun daripada orang di bawah tuan-tuan. Sekarang ni kita dekat dunia ni, beza VIP dengan tak VIP sikit ya. VIP boleh parking kereta depan pintu hotel, orang biasa parking bawah tu je. Tapi dari akhirat esok, perbezaan mengikut darjat. Bukan antara 2 darjat, antara 1000 darjat. Kerana amalan dia banyak di dunia. Sebab tu memang masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi tuan-tuan, darjat di syurga ditentukan berdasarkan banyak mana kita buat ibadat di muka bumi. Maka setelah masuk dalam syurga tuan-tuan, Allahu Akbar, kali pertama masuk syurga, tema syurga ni putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga ni semua putih. Sebab tu Mak Saleh suka warna putih. Dan tanah syurga daripada al-miskul asfar, kasturi paling harum. Batu-batu kerikil dalam syurga adalah daripada lu'lu' dan marjan. Hashish syurga, rumput-rumput syurga, semak sama dia adalah daripada bunga-bunga za'afaran. Itu baru tanah dia tuan-tuan. Sungai dia 4 jenis sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Ulama kata tuan-tuan, kebanggaan orang dunia ni 3. Yang manusia paling bangga di antara minuman kita di dunia adalah susu. Tapi ulama kata susu ni diperbuat daripada min baini farasin wa damin. Proses di antara darah dengan tahi, proses-proses keluar susu. Itulah minuman kebanggaan penduduk dunia. Yang kedua, kebanggaan manusia pakaian sutra. Sutra ni tubik daripada tahi ataupun punggung ulat sutra. Jadilah baju sutra yang kita pakai mahal-mahal tu. Yang ketiga, kita bangga dengan ubat madu yang paling hebat sekali. Madu pun tubik daripada buntut seekor lebah tuan-tuan. Rupanya bila kita fikir-fikir semula, Allah ni dia larang kita buat benda, rupanya dia nak ganti dekat akhirat. Semua yang dia larang kita ni sebenarnya ada benda tu dekat akhirat. Dia tak bagi kita pakai emas dekat dunia, orang lelaki. Di syurga nanti gelang kita daripada emas, rumah kita daripada emas, sudu garpu daripada emas. Dia tak bagi kita pakai sutra supaya kita di syurga esok baru faham makna sutra yang sebenar. Dia tak bagi kita ubah wajah di dunia ni, ubah ciptaan Allah. Sebab nanti di syurga, tiap-tiap hari Jumaat kita boleh tukar muka kita, muka baru tuan-tuan. Orang lain betul ni, bila balik ke istana, isteri kata tak kenal ni siapa ni. Aku suamimu lah. Siapa lagi? Masya Allah, lain sangat muka ni. Tadi abang pergi pasar Jumaat, setiap hari Jumaat kita boleh tukar wajah baru tuan-tuan nanti. Sebab tu di dunia ni, kalau muka herok petok ke, ada itu hitam-hitam ke, sedialah, redha je lah tuan-tuan.
Berapa hari sangat kita nak hidup di dunia ni, nak handsome sangat. Esok mati, habis tinggal muka tuan-tuan. Tapi di syurga selama-lamanya. Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan, rupanya di syurga ni kediaman kita wa masakin thayyibatan, kediaman yang indah, yang istimewa dalam syurga tu bukan satu. Rumah lain, istana lain, ghurfah lain, khemah lain. Ada 4 jenis kediaman kita dalam syurga. Tempat duduk kita, tempat kita berehat. Nak cerita satu-satu panjang lah. Tapi antaranya adalah istana kita di syurga nanti. Nabi beritahu dindingnya seketul batu daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada mutiara, seketul batu daripada permata delima, dan seketul batu daripada permata zabarjad, dan dia punya simennya adalah kasturi. Dan mengalir di bawah lantai syurga kita ni anhar, sungai-sungai tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan kalau bawah kapek kita ni ditukar, diselak jadi kaca, jadi permata. Di bawah itu ada 4 batang anak sungai yang sedang mengalir. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak. Boleh kelih ikan daripada atas ni tuan-tuan. Mungkin seronok juga sembahyang tuan-tuan. Kan kita sembahyang isyak ni, tengok ikan duk mengalir bawah kaki kita. Duk main. Seronok juga.